إلى هدرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شؤون لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berusaha pihak pengurusan masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan nikmat kehidupan sampai ke pagi ini, dan alhamdulillah kita masih lagi dalam keadaan sihat. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan peluang dan kesempatan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni, insya-Allah sebaiknya, mudah-mudahan. Allahumma amin. Jadi pagi ini tuan-tuan, seperti biasa kita akan berkuliah tafsir, dan kita insya-Allah pada pagi ini kita mula pada ayat yang ke-217 daripada surah Syu'ara. 217 daripada surah Asy-Syu'ara juzuk 19. Yang ada buku ni tuan-tuan boleh buka muka surat 157. Muka surat 157 insya-Allah. Kita baca sama-sama tuan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Innahu huwas sami'ul 'alim. Hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalu syayatin. Tanazzalu 'ala kulli affakin athim. Yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم. وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم. Ar-Rahim man arid disukun, kita boleh baca 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Allazi yaraka hina taqum. Taqum pun sama dengan Rahim tu, iaitu man arid disukun, kita baca dengan 2 atau 4 harakat atau 6 harakat. Wa taqallubaka fis sajidin. Di sini as-sajidin sama, ar-rahim, taqum dengan sajidin semuanya man arid disukun. Innahu huwas samiul alim. Innahu, semua nun dan mim yang bersabdu di dalam Al-Quran kita baca dengan gunnah, dengung qadar 2 harakat. Innahu, hu, ini pun dah banyak kali kita jumpa. Apabila ada huruf ha besar, kemudian di hadapannya ada huruf waw yang kecil ataupun huruf ya yang kecil, maka itu tanda kita kena baca panjang lah. Jadi nak panjang tu 2 harakat atau 4 harakat, itu bergantung kepada huruf yang duduk selepas waw atau ya yang kecil itu. Kalau selepas waw dan ya yang kecil itu huruf selain daripada hamzah, itu adalah man silah qasirah. Contoh seperti dalam kes ni lah, innahu, yang itu man silah qasirah, sebab di hadapan huruf waw yang kecil itu adalah huruf ha. Tetapi kalau di hadapan huruf waw dan ya yang kecil tu huruf hamzah yang berbaris, itu jadi man silah tawilah, kita kena baca 4 harakat. Yang ini kita baca 2 harakat sebab man silah qasirah. Innahu huwas samiul alim. Al-alim man arid disukun juga, kita baca dengan 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Maka jadilah bacaan dia tuan-tuan, lebih kurang bunyi dia, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul 'alim. Sadaqallahul azim. Itu tuan-tuan dari sudut ilmu tajwidnya. Mari kita tengok sama-sama dari sudut tafsirannya berdasarkan apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sun Haji ni, dan juga apa yang dicatatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaihi, insya-Allah. Dan berserah dirilah kepada Tuhan yang perkasa lagi penyayang. Ayat berikutnya, yang melihat engkau ketika engkau berdiri sembahyang dan melihat perpindahan engkau bersama para makmum yang sujud, yakni ketika solat sembahyang. Huraian ayat 217, 208 hingga 19. Yang keempat, jadi nombor 4 tu kalau tuan-tuan perasan sebelum ni kita dah membincangkan ada 2 suruhan Allah, ada 2 larangan Allah, ada 4 semua. Jadi ini perkara yang keempat, suruhan Allah, iaitu hendaklah engkau serahkan segala urusanmu kepada Tuhan yang Maha Perkasa untuk menolak segala bahaya dan juga yang dapat membalas kepada musuh-musuhmu yang hendak mencelakakan engkau.
Dialah juga Tuhan yang penyayang kepadamu, kerana Dia akan membantumu untuk mengalahkan mereka kerana rahmat-Nya. Jadi ayat yang ke-217 ni menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa Arabnya maksudnya tawakal. Semua urusan kena serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana segala keputusan kepada tindakan dan usaha-usaha manusia ni, apapun sahaja yang berlaku atas muka bumi ni, dia tidak akan berlaku tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ada di sisi manusia ni ada usaha saja. Adapun keputusannya hasil daripada usaha, tindakan, perancangan apa saja yang berlaku atas muka bumi ni, yang dikehendaki oleh manusia sebenarnya adalah berdasarkan kepada keizinan Allah Subhanahu wa taala juga. Sebab itulah nabi-nabi ini disuruh untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita semua, tuan-tuan. Jadi bila kita mengaji, tawakal ni mestilah disertakan dengan usaha. Dah usaha baru tawakal. Tapi ada pandangan daripada ulama lain pula kata, usaha ke tak usaha ke, manusia tetap wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak nak serah diri pada siapa? Kita mengaji, semua ulama menyebutkan usaha, tawakal mesti disertakan dengan usaha. Kita dah usaha, barulah kita bertawakal. Ada sebagian ulama tak apa setuju dengan barulah kita bertawakal tu. Sehingga keluar pertanyaan, adakah maksudnya bila tak usaha tak payah tawakal? Sebab itu ada pandangan yang kedua menyebutkan usaha ke tak usaha, manusia tetap wajib bertawakal kepada Allah. Kalau tidak, nak diserahkan kepada mana diri ni kalau bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala suruh Rasulullah bertawakal kepada Allah. Kemudian pada ayat yang kedua itu disebutkan allazi yaraka hina taqum. Tawakallah kamu kepada Tuhan yang Tuhan itu melihat engkau ketika engkau berdiri sembahyang. Dan dialah yang melihat engkau semasa engkau mengerjakan sembahyang, di mana sahaja, sama ada bersorangan atau bersama kaum dengan berjamaah. Hina taqum itu dalam buku ini disebut dalam kurungan bersembahyang, iaitu berdiri ketika sembahyang. Ini dalam kitab ini ada 2-3 pendapat ni. Dalam kitab Imam Qurtubi ni. Sebelum tu kita tengok apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sunhaji. Maksud melihat tu iaitu melihat engkau semasa engkau mengerjakan sembahyang di mana sahaja, sama ada bersorangan atau bersama kaum dengan berjamaah. Begitu juga dia melihat perpindahan engkau, yakni melihat gerak badan engkau atau setiap perubahan dari satu rukun sembahyang ke rukun sembahyang yang lain, seperti berpindah daripada berdiri kepada rukuk, sujud, duduk dan seterusnya semasa engkau sembahyang menjadi imam kepada para makmum yang turut sembahyang. Jadi nampaknya di sini tuan-tuan dan puan-puan, macam Ustaz Ahmad Sunhaji ni dah kumpulkan semua pandangan yang tercatat dalam tafsir Qurtubi ni, di mana di sini ada dibawakan maksud ayat allazi yaraka hina taqum, Tuhan yang melihat engkau ketika berdiri. Jadi di sini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, di situ ada 3 pendapat. Satu kata dia, maksud Tuhan yang melihat engkau ketika berdiri itu, kalau ikut pendapat kebanyakan ahli tafsir, aksarul mufassirin, termasuk juga Ibnu Abbas, iaitu berdiri ketika solat. Ini ada dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sunhaji. Yang kedua, pandangan yang datangnya daripada Mujahid. Maksud ayat Tuhan yang melihat engkau di mana saja ketika kamu berdiri itu, allazi yaraka hina taqum. Kata Imam Mujahid rahmatullah alaihi, maksudnya itu melihat hina taqum haitsu ma kunta, iaitu melihat kau berdiri kat mana saja kau berdiri.
Tak kiralah kau berdiri ketika dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang, di mana-mana saja kau berdiri wahai Muhammad, Allah Ta'ala melihat kau. Maka bertawakallah kepada dia. Kat mana pun kau ada, kau berdiri, Tuhan tetap melihat kamu. Tuhan tetap melihat kamu. Ada dua pandangan. Jadi ayat ini turun kepada Rasulullah, suruh Rasulullah, tapi umumnya kepada kita semua. Di mana pun kita ada, haitsuma kuntum, di mana pun kamu berada, kamu berdiri, Allah tetap melihat kita semua. Sebab itu bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu guru kita dulu, kalau dia nak mengelak musibah, setiap kali bila dia nak melakukan pergerakan, maksudnya dia ada satu pergerakan ke pergerakan yang lain. Umpama daripada rumah nak keluar, ataupun daripada duduk masjid nak start motor, nak naik kereta, dia akan baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah, aku menyerahkan diri kepada Allah. Ini pun berjalan. Sebab malang tak berbau. Kan? Malang tu tak berbau. Kadang-kadang kita elok tak langgar orang, orang langgar kita. Atau berdiri tepi jalan, datang lori, langgar kita. Atau motor tak tahu mana, sewat kita. Jadi ada banyak perkara boleh berlaku. Sebab itulah guru kita mengajarkan bila kita nak bergerak, jangan lupa Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Malang tak berbau. Kalau ikut Tengku Besar Tampin, saya ingat di masa ceramah di Isra' Mi'raj di Tampin, dia kata ada malang yang berbau ustaz. Sebab saya pernah kata malang tak berbau, dia pun sebut ustaz salah tadi. Saya pun terkejut. Apa yang betul Tengku? Ada satu kemalangan ustaz cakap tadi, malang tak berbau. Ada malang berbau tadi. Apa dia? Dia kata orang naik motor jatuh ke tak lembu tadi. Memang berbau tadi. Saya pun diamlah sebab dia Tengku Besar kan. Memang besar betul lah dia pun cakap. Ada satu malang berbau ustaz kata dia. Kalau naik motor jatuh ke tak lembu tadi. Memang berbau tadi. Saya pun diam sebab dia Tengku Besar Tampin. Jadi sebab itulah manusia ni disuruh bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana gerak diri kita, keputusan kita, tindakan kita, penghujungnya semuanya berdasarkan kepada kehendak Allah. Innallaha yaf'alu ma yurid. Tuhan Allah Taala dia melakukan sesuai mengikut kehendak-kehendak dia. Kemudian ayat yang berikutnya, wa taqallubaka fis sajidin. Wa taqallubaka fis sajidin diterjemahkan di sini, dan melihat perpindahan engkau bersama para makmum yang sujud sembahyang. Taqallub ni yang sujud sembahyang. Taqallub ni pertukaran, perpindahan fis sajidin, ketika kamu semua dalam sujud. Bila dalam sujud ni dalam solat lah. Jadi ulama tafsir banyak menyebutkan maksud ayat wa taqallubaka fis sajidin, melihat kamu berdiri dan melihat perpindahan kamu dalam sujud kamu. Itu apa yang dicatatkan di sini. Dan Al-Imamul Qurtubi dalam tafsir ini menyebutkan pertukaran kamu dalam sujud ni maksudnya wa taqallubaka fis sajidin ni, kata Imam Mujahid dan Qatadah, maksudnya fil musallin, iaitu pada orang-orang yang sembahyang. Orang sembahyang semua pertukaran pergerakan tu semuanya diketahui oleh Allah. Ada yang menyebutkan pandangan Ibnu Abbas pula menyebutkan wa taqallubaka fis sajidin ai fi aslabil aba. Maksud di sini ada dicatatkan di sini oleh Ustaz Ahmad Sunhaji ni. Kata dia maksud perpindahan tu iaitu Allah melihat perpindahan pemandangan engkau wahai Muhammad kepada makmum yang sembahyang di belakangmu, kerana baginda dapat melihat para makmum yang ikut sembahyang di belakangnya sebagaimana melihat orang yang di hadapannya. Jadi maksud perpindahan ni maksudnya melihat perpindahan pandangan Nabi. Nabi ni itu di antara khasais. Khasais ni keistimewaan yang ada pada Rasulullah. Rasulullah melihat belakangnya seperti mana dia melihat di hadapan. Nabi tengok belakang ni, nampak tengok belakang ni macam dia melihat depan. Suatu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
hal tarawna qiblati ha huna fa wallahi ma yakhfa alayya khusyu'ukum wala ruku'ukum inni la arakum min wara'i dhahri. Tahukah kamu kiblat saya di sini? Depan kat sini, kata Rasulullah. Demi Allah, tidak ada yang tersembunyi pada saya khusyuk kamu dan juga rukuk kamu dalam sembahyang. Sesungguhnya saya sememangnya dapat melihat kamu dari sebalik belakang saya. Nabi sebut, walaupun depan kat sini, tapi aku tahu macam mana bentuk khusyuk kamu, macam mana perbuatan kamu di belakang ni, rukuk kamu, kerana aku lihat belakang ni sama macam aku melihat di hadapan. Itu maksud yang kedua. Maksud taqallub. Taqallub maksudnya perpindahan. Jadi taqallub yang pertama maksudnya perpindahan dalam solat antara rukun ke rukun. Taqallub yang kedua kata ulama iaitu perpindahan pandangan Nabi. Nabi pandang ke depan, Nabi pandang ke belakang tu, semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula pandangan yang ketiga yang mengatakan iaitu maksud taqallub ni, perpindahan ni, iaitu Allah itu melihat perubahan engkau wahai Muhammad, hal ehwal engkau sebagaimana hal ehwal para nabi yang lain sebelummu dilihat oleh Allah. Maksud taqallub ni pula yang ketiga ni mengatakan perubahan-perubahan yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taqallubaka ni maksudnya perubahan-perubahan yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya dilihat oleh Allah. Dalam hubungan ini, Ibnu Abbas telah mengatakan yang dimaksudkan lafaz taqallubaka iaitu melihat perpindahan engkau dari seorang nabi kepada seorang nabi yang lain yang berpindah menerusi tulang sulbi masing-masing sehinggalah engkau dilahirkan kepada umat Islam. Ya, ini yang dicatat oleh Imam Qutubi tadi. Wa qala Ibnu Abbas ay fi aslabil aba, wa qalahu Ibnu iaitu Adam wa Nuh Ibrahim hatta akhrajahu nabiyya. Maksud perpindahan ni iaitu perpindahan kau wahai Muhammad dari tulang sulbi nenek moyang kamu, daripada Adam pindah ke Nuh, daripada Nuh pergi ke Ibrahim daripada susu galuh keturunan Ibrahim yang Nabi Allah Ismail, akhrajahu nabiyya, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Itu maksud taqallub, kata ahli tafsir di sini, tuan-tuan. Itu ayat yang ke-219. Demikianlah mengikut dalam tafsir Al-Khazin. Jadi Al-Khazin ni nama kitab tafsir besar, kitab tafsir ni selalu orang rujuk kitab tafsir Al-Khazin ini. Dalam hadis pula disebutkan anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau sembah Allah seolah-olahnya engkau melihatnya. Sekiranya engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Dan dalam ayat As-Sajidin, dalam ayat ini disebutkan lafaz As-Sajidin, artinya orang-orang yang sujud. Maksudnya ialah orang-orang yang sembahyang. Kerana orang-orang sembahyang itu di mana dia dapat menghampirkan dirinya kepada Allah dengan sehampir-hampirnya ialah orang yang sedang sujud. Jadi diletak lafaz as-sajidin ni kerana orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang sujudlah. Orang yang paling hampir dengan Allah itu orang yang sujud. Dan orang kalau boleh sujud pada Allah Subhanahu wa taala tu, sahlah dia seorang yang taat. Hanya orang taat dia boleh sujud ke Allah. Kalau tak taat tak payah sujud dah. Ni orang tak sujud, ramai tak sujud ni semuanya tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu pujaga-pujaga Arab menyebutkan orang yang boleh sujud adalah orang yang taat. Bila kita bincang bab taat, ada pujangga kata-kata hikmah daripada orang alim menyebutkan taat ni pula ada tiga. Ada tiga asas dia. Kalau ada tiga asas ni pada seseorang, orang tu boleh jadi taat. Yang pertama disebut sebagai al-khauf, takut. Yang kedua raja, ini harap. Yang ketiga al-hub, hub ni cinta. Itu tiga asas kepada ketaatan. Ada tiga perkara ni dalam diri manusia, manusia tu akan jadi taat.
iaitu dia ada al-khauf, dia takut. Takut menyebabkan manusia akan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Dua rojak. Harap. Mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila orang harap akan menambahkan ibadah dia. Rajin dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bila rojak. Kan? Tadi takut, kemudian rojak. Dan yang ketiganya, apa yang saya sebut tadi, khauf, rojak dan hub, cinta. Cinta ni makin menyebabkan manusia tu mendekati Allah Subhanahu wa taala, mencari-cari Allah, tamak kepada Allah, nak kepada Allah. Seperti mana manusia bila cinta sesuatu, dia akan usaha untuk mendapatkannya. Jadi bila ada tiga asas ni, takut, harap dan cinta, itulah asas kepada ketaatan. Ada dalam diri manusia tiga perkara ni, insya-Allah ia akan menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dialah Maha mendengar lagi Maha tahu. Dialah yang Maha mendengar, ini kembali kepada Allah ni, akan kata-kata hamba-Nya, lagi tahu akan gerak-geri mereka semasa bergerak dan diamnya, sama ada dilakukan secara bersulit-sulit ataupun berbisik-bisik. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah pada ayat 61 surah Yunus. Jadi apa pun yang kita buat, apa pun yang berlaku, semuanya dalam pengetahuan Allah, kerana Allah Ta'ala Maha mendengar dan Allah Ta'ala Maha mengetahui. Alimul ghaibi wasyahadah. Tuhan yang mengetahui yang ghaib dan juga yang nyata. Dalam surah Yunus ada menyebutkan, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan iz tufiduna fihi. Dan apa sahaja yang menjadi urusan engkau dan apa sahaja yang engkau baca dari Quran, dan tidaklah kamu dalam mengerjakan sesuatu amal usaha, melainkan adalah kami Allah menjadi saksi atas kamu ketika kamu lakukan pekerjaan itu. Apa pun urusan yang kita buat, kita baca Quran ke, kita buat amal apa pun, semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam pengetahuan Allah. Kesimpulannya, bahawa Tuhan yang berkuasa untuk mendatangkan manfaat kepada kamu dan menolak mudarat daripada kamu. Dialah Tuhan tempat yang wajib kamu berserah kepadanya, kerana dialah yang dapat memenuhi segala apa yang kamu hajatkan. Jadi 3 ayat ni sebenarnya dah cukup dah untuk menjadikan kita untuk lebih menghampiri Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ni jenis orang yang berfikir, kan? Allah Ta'ala suruh Rasulullah SAW bertawakal, menyerahkan diri. Kemudian dia sebut pula, kenapa kena perlu berserah pada aku ni? Kat mana kau berdiri, kat mana kau berada, apa pun yang berlaku pada diri kau, kata Allah, semuanya dalam pengetahuan aku. Aku mendengar dan aku melihat. Jadi orang-orang yang berakal, bila baca 3 ayat ni, insya-Allah akan terus masuk dalam pemikiran dia, kan? Maka insya-Allah dia akan menjadikan dirinya bertambah daripada kurang baik kepada baik, daripada baik menjadi kepada yang lebih baik. Jadi hanya orang-orang yang berakal saja yang boleh memikirkan perkara-perkara macam ni, kan? Orang tak berakal tu susahlah nak fikir kebaikan. Sebab akal ni tuan-tuan, dalam beragama ni dia tak boleh semata-mata guna akal. Semuanya mesti berpandukan wahyu. Tapi bukan bermakna bila berpandukan wahyu, akal ni tak berguna langsung, kan? Jadi akal ni pun ada peranan juga. Akal ni ada juga peranan. Orang Arab dulu sebut apa, tuan? Manusia ni kebanyakannya berakal. Tapi akal-akal manusia ni, ada sebahagian akal yang boleh bimbing tuan dia, sahib, tuan badan, jadi orang baik. Ada yang akal bawa kepada kemusnahan, ada yang akal untuk fikir diri sendiri. Baik tu cerdik pandai kita, bila dia bincang bab akal,
maka diberikan ni akal ni kepada dua tiga jenis. Satu, akal dipanggil akal biasa. Akal biasa ni macam mana? Akal biasa ni akal orang yang mikir keperluan hidup dia. Hari ni nak makan apa, sok raya lansir warna apa, baju anak tema tahun ni tahun apa. Dia tak kira orang lain, dia fikir diri dia. Apa yang dia nak? Apa yang perlu untuk dia makan, pakaian apa yang perlu untuk dia pakai, air apa yang perlu untuk dia minum, apa keperluan-keperluan hidup dia. Ni akal kecil. Kalau fikir sekadar tu ya, itu akal kecil. Akal yang kecil. Akal yang kecil. Kemudian ada akal yang kedua. Itu akal biasa. Itu akal biasa. Biasa maknanya semua macam tu. Kedua ada akal yang kecil. Akal kecil apa? Iaitu akal orang yang sentiasa memikirkan kelebihan-kelebihan diri dia. Dia lebih ni sentiasa mencari kelebihan. Nak lebih. Kalau apa ni? Kalau duduk tengah bumi ni, dia bikin kelebihan lah. Kalau dia ada rumah mesti sedikit pada orang lain. Kalau dia ada harta dia mesti banyak pada orang lain. Kalau dia ada akal, dia mesti cerdik pada orang lain. Dia nak bikin kelebihan-kelebihan dia. Ini semua akal kecil. Kata pujangga. Ketiga, ada akal lagi. Satu bentuk akal macam akal sakit. Akal sakit ni macam mana? Dia tak ada akal lain dah. Dia tak ada mikir lain. Dia cari salah orang lah. Itu orang tu memang akal penyakit dah. Memang jenis orang sakit. Tu dipanggil oleh pujangga kita akal sakit. Dia tak nampak kebaikan orang. Ini tahu je ya. Orang ni tu, orang macam ni, orang ni macam ni, orang macam ni. Asalkan dia nampak orang, dia cari kesalahan orang. Itu akal orang sakit. Itu tak ada kat kita tu insya-Allah. Yang keempat disebut sebagai akal besar. Akal orang yang besar. Akal besar ni macam mana? Akal orang yang memikirkan semua perkara yang berkaitan dengan kebaikan umat, kemaslahatan umat, dan dia berfikir apa sumbangan yang dia boleh beri pada umat Islam. Yang itu akal besar. Itu akal besar. Dia cari apa keperluan kemaslahatan umat ini dan dia berfikir apa yang boleh dia sumbangkan. Jadi yang keempat ni sesuai dengan apa yang Nabi sebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itulah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi kita boleh tengok empek-empek ni, kita tengoklah kita kat mana. Jangan nombor 3 adalah buruk mana tu, iaitu mencari kesalahan orang lah. Dan itulah yang ada dalam mata muka bumi hari ni, mencari kesalahan orang lain. Manusia ni kalau dicari kesalahannya pasti akan jumpa, kerana manusia ni tak sempurna dan dia tidak maksum. Yang maksumnya para nabi. Kalau cari memang akan jumpa. Itu sebab Al-Quran melarang kita mengintip-ngintip, mengintai-ngintai kesalahan orang lain. Sebab kalau cari salah memang jumpa salah. Janganlah kita semua fokus bertumpu kepada kesalahan orang, keburukan orang. Bukankah banyak kebaikan-kebaikan yang kita boleh kongsi bersama dan kita manfaatkan bersama. Kalau kita fokus kepada kebaikan, kita cari kebaikan, kebaikan akan merata atas muka bumi ni. Tapi kalau semua orang fokus kepada kejahatan dan keburukan, disebarkan keburukan, maka keburukan yang akan datang atas muka bumi. Senang yang kita fikir itu tuan-tuan kan. Kita pindah ke ayat yang 221. Mahukah aku terangkan kepada kamu, kepada siapakah syaitan itu turun terus menerus? Allah Ta'ala tanya, nak tak kamu tahu syaitan ni turun pada siapa? Apalah kaitannya ayat ni dalam cerita ni? Sebab sebelum tu kan ada yang mengatakan, orang musyrik mengatakan Quran ni dibawa oleh syaitan. Maka dalam ayat ni juga kita dah bincang itu, syaitan tak mampu nak bawa, nak tanggung Quran tu. Dan Allah Ta'ala pun cerita tanya, nak tak kamu kalau nak tahu cerita syaitan ni, kamu nak tahu tak syaitan ni turun kat siapa? Meskipun ayat ini berbentuk pertanyaan, tetapi mengandungi erti pemberitahuan kepada kaum musyrikin, iaitu Allah hendak memberitahukan mereka kepada siapakah syaitan itu sebenarnya turun terus menerus. Kepada siapa syaitan itu turun?
Kerana lafaz tanazzalu asalnya tatanazzalu. Patutlah saya poning tengok tanazzalu ni apa fi'il asal, rupanya tatanazzalu. Artinya turun terus menerus, supaya dapat diketahui perbezaan antara siapa yang menjadi kekasih syaitan dengan siapa yang menjadi kekasih Tuhan. Di sini ada sedikit sebelum kita baca Ustaz Ahmad Sunan Haji punya pandangan ini. Ada Imam Qutubi menyebutkan tanazzalu ala hal nabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Tak kamu tahu syaitan ni turun terus menerus kepada siapa? Maka disebut oleh Imam Qutubi di sini, innama qala tanazzalu li annaha akthar ma takunu fil hawa wa innaha tamurru fir rih. Oh, kata Imam Qutubi dekat sini, tanazzalu ni turun maknanya kenapa disebutkan turun terus menerus, macam mudah sangat, banyak sangat. Kata Imam Qutubi kerana kebanyakan syaitan ini dia banyak di hawa. Hawa ni apa tuan? Angin, hembusan angin. Syaitan ini kata Imam Qutubi dia banyak di li'annaha aktsaru ma takunu fil hawa. Dia banyak dalam hembusan angin, tiupan angin ni. Wa innaha tamurru fir rih. Dan dia kata Imam Qutubi dia berjalan, mara yang berjalan sama dengan angin. Tu gunakan perkataan tanazzalu ni turun terus menerus maksudnya. Jadi orang syaitan ni dia mudah menjangkiti orang. Dia turun kat siapa? Tanazzalu ala kulli affakin asim. Mereka turun kepada setiap pembohong yang berdosa. Mereka turun kepada setiap pembohong yang berdosa. Jadi ayat ini juga adalah jawapan kepada orang musyrikin yang mendakwakan kononnya Al-Quran itu bukan perkara yang hak, hanyalah datang dari syaitan atau jin. Maka Allah menafikan serta mendustakan dakwaan mereka, kerana Al-Quran tidak sekali-kali diturunkan kepada syaitan. Bahkan syaitan itu tidak sanggup membawa Al-Quran disebabkan Al-Quran itu datangnya dari Allah sebagai wahyu yang dibawa oleh malaikat yang mulia itu Jibril. Jadi syaitan ni turun kepada siapa? Turun kepada setiap pembohong yang berdosa. Yakni syaitan akan terus menerus kepada setiap orang yang suka menjadi pembohong, yang durjana, iaitu dari golongan orang-orang menjadi tukang tenung. Pada masa itu seperti orang bernama Syik bin Roh dan Satih bin Rabi'ah. Dia tak dalam ni, dalam ni tak disebutkan. Dalam tafsir lain ni Ustaz Ahmad Sunan Haji ambil ni, kata dia syaitan ni turun kepada orang yang suka pembohong, dan golongan yang menjadi tukang tenung, kata dia. Tukang tenung ni apa? Tukang tilik-tilik nasib ni. Seperti dibawa contoh Syik bin Roh dan Satih bin Rabi'ah. Mereka ni tumpukan pendengaran mereka, tetapi kebanyakan mereka pendusta. Syaitan itu juga terus menerus turun kepada orang-orang yang menumpukan pendengarannya kepada syaitan. Yulquna sam'a, maksudnya mereka memfokuskan, menumpukan pendengaran mereka kepada syaitan. Siapa dah? Orang pembohong ni dengan pendusta ni, dengan tukang tilik, tukang tenun ni. Atau mencari-cari ilham yang akan dibisik-bisikkan oleh syaitan. Maka para pembohong itu tadi jarang sekali yang benar cakap. Jadi orang-orang yang pembohong, orang-orang yang tukang tilik, tukang tenun ni, mereka ini biasanya wa aktsaruhum kadhibun. Mereka ni cakap semua tak betul. Jadi syaitan pun nak turun ke orang ni lah. Sebab tu orang boleh bohong kan. Bohong-bohong ni sebenarnya penyakit yang datang daripada syaitan sebenarnya. Sebab tu orang suka bohong. Orang pembohong ni sebenarnya dia berkawan dengan syaitan. Dia takkan cakap benar. Dia takkan cakap benar. Sekali bohong berlopeh, lepas tu makin sedap lagi bohong. Sebab itu dalam bab nipu bohong ni, kalau kita tengok kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili tu apa? Penawar bagi hati. Imam Ghazali pun sebut kan dalam Ihya dia. Bohong ni tak ada bohong sunat yang disebut tu. Mana ada bohong sunat? Nama pun dah bohong, pula sunat Yang ada bohong harus, bohong sunat tak ada, bohong harus.
Bila harus bohong? Bila nak menyelamatkan seseorang yang nak dibunuh. Masa tu haruslah kita bohong. Kan? Datang orang kejam-kejam tak tolong, kita pun bohong. Nampak tak tadi orang pakai baju kuning? Orang tu ke kanan, kita nampak dia ke kiri. Itu harus bohong. Ataupun bohong kerana nak menjaga kemaslahatan. Harusnya bukan sunat. Kemaslahatan kan banyak. Sebab apa tak disunatkan ni, tak digalakkan. Walaupun boleh bohong, tapi tak digalakkan oleh agama. Terpaksa nak boleh bohong. Macam tadi terpaksa lah awak nak bunuh ni. Sebab lama-lama nanti sedap pula bohong ni kan. Lama-lama jadi harus jadi bohong pada benda yang haram. Lapih apa bohong? Lama-lama jadi kebiasaan, takut begitu. Ataupun contoh bohong yang lain, bohong tadi menjaga keselamatan orang. Bohong yang kedua, bohong kerana nak menjaga kemaslahatan rumah tangga kita, keluarga kita. Rumah tanya macam-macam bohong. Abang makan di tanah yang tadi kan? B40 kan? Dia marah gitu. Tak, pergi rumah sianu tadi. Kalau tidak kan dia tahu diam terdarah sodap-sodap, kita boleh ikut kodok ni. Jadi kita nak jaga. Balik rumah Puraya, rumah Timah tadi. Minta maaf, Timah ni tak ada kono yang ada dalam masjid ni ataupun Timah yang telah meninggal dunia. Bini dia dua. Balik rumah Timah tadi ya. Mana ada pergi rumah Timah? Pergi mancing tadi. Kurang lagi. Tapi tak digalakkan sebenarnya tuan. Ni bohong tu tak bohong. Ataupun bohong kerana nak mendamaikan dua orang Muslim yang bergaduh. A, B bergaduh. Kita ni orang tengah, orang C. Pergi ke A, kau tahu tak A? B tadi menyusah betul dia. Dia khabar macam ni, tak patut saya khabar ke A jani. Bohong. Tak ada pun dia cakap. Dia pergi ke B pula. B kau tahu tak? A cakap macam ni. Lama-lama dua-dua tu jumpa dah senyum kan. Sebab apa? Kerja orang C tadi. Yang itu boleh harus. Tapi jangan dibuat selalu. Sebab bohong ni bila buat selalu jadi seronok. Seronok nak bohong ni, lapeh. Jadi syaitan ni turun pada golongan pembohong ni. Sebab tu kan takut kita mula-mula boleh ingat lagi tu. Ini bohong tak bergalak ni. Jadi bohong-bohong ada sebab-sebab. Tapi lama-lama nanti kita boleh rusak kerana kita ikutkan kehendak hati kita ni. Nafsu kita ni kalau diikut, mula-mula kita buat dengan adanya akal, dengan disertai oleh akal yang sihat. Tapi lama kelamaan akal tu mungkin dapat ditewaskan oleh nafsu. Ditewaskan oleh nafsu. Bila nafsu menguasai akal dan badan, akhirnya manusia akan melakukan kerosakan. Itulah sebab di antara sebab kenapa manusia melakukan kerosakan. Jadi manusia ni dia melakukan kerosakan bila ada disebutkan di sini ada kata Zunnun al-Misri. Kata Zunnun al-Misri, manusia ni sebenarnya kerosakan yang memasuki manusia ni. Kerosakan ni dia masuk ke manusia melalui 6 perkara. Jadi sebab punca manusia ni lakukan kerosakan disebut innallaha la yuhibbul mufsidin. Tuhan tak suka orang melakukan kerosakan. Kata Zunnun al-Misri, sebab ni manusia melakukan kerosakan ni satu, kata dia, lemahnya niat untuk beramal akhirat. Orang dia tak ada niat langsung nak beramal akhirat. Dia tahu tu sepanjang hidup ni dia tak pernah pun bangun tahajud. Tak pernah terniat dia nak bangun tahajud. Dia tahu tu besok bila mati, kalau boleh nak hidup balik, sebab tahu kelebihan sedekah. Ada hadis Nabi sebut, orang-orang mati tanya, nak tak kau hidup balik? Ditanya pada mereka, kalau kamu diberi hidup, apa yang kamu nak buat? Semua jawabnya nak bersedekah. Dia tahu, tapi dia tak ada niat langsung nak bersedekah. Walaupun tahu kelebihan-kelebihan dan banyak lagi amalan-amalan yang berupa kebaikan yang ada dalam pengetahuannya, tetapi tak ada langsung niat dia untuk beramal, untuk amal-amal akhirat. Itu salah satu punca kerosakan kepada manusia. Bila ada tu lemahnya niat untuk beramal akhirat ni, maka manusia akan melakukan kerosakan sebenarnya. Dia dah rosak dah. Yang kedua, kerosakan ni berlaku bila anggota badan ini dijadikan gadaian kepada hawa nafsu. Kita menggadai badan ni kepada nafsu. Semua ikut nafsu. Bila nak tidur, terasa nak tidur, kita tidur. Bila rasa nak makan, kita pun makan. Halal haram tak payah kira.
Apa yang kita nak buat, nafsu nak buat, semuanya kita ikut. Kalau begitu keadaannya, sebenarnya kita merosakkan diri sendiri. Merosakkan diri. Ketiga, punca kepada kerosakan manusia ni tulul amal. Panjangnya cita-cita, angan-angan mengatasi, panjangnya angan-angan yang mengatasi hampirnya ajal. Ajal dah rokek dah ni, tapi angan-angan lebih panjang daripada ajal tu. Ajal rokek, cita-cita lagi panjang, angan-angan lagi panjang. Ini umur dah 50, 60, dia masih lagi berangan yang bukan-bukan. Bercita-cita nak buat yang bukan-bukan. Padanya patutnya ketika itu dah banyak dah niat, angan-angan untuk melakukan perkara-perkara amal-amal yang berkaitan dengan akhirat. Tak berlaku itu. Yang pertama tadi, lemahnya amal akhirat itu tak ada. Dia tak ada niat nak beramal akhirat. Yang ada angan-angan cita-cita yang panjang. Nak buat tu, nak buat ni, nak berjaya lagi, nak berjaya lagi, nak berjaya lagi. Semuanya keduniaan. Tak ada langsung untuk amal akhirat dia. Bila angan-angan melebihi dekatnya ajal, maka itu punca tanda-tanda rosaknya seseorang. Yang keempat, mencari keredaan makhluk daripada keredaan Khalik. Hidup nak cari, nak tunggu apa orang suka. Nak cari kesukaan orang daripada kesukaan Allah. Kan apalah kata orang, kau buat macam ni kan apalah kata manusia, apalah kata orang taman ni, apalah kata. Semua orang. Dia tak pernah terfikir apa nanti yang Allah Ta'ala akan nilai bila dia lakukan sesuatu. Jadi mencari redha manusia, dia tak mencari redha Tuhan. Kan? Kalau kita cari redha manusia ni, kita takkan ke mana-mana tuan-tuan. Kerana 10 orang, 10 kepala kehendak. Tambah 20 kan 20 lah kehendak. Mati kita. Kan? Yang kelima, mengikut hawa nafsu serta meninggalkan sunnah Nabi. Hawa nafsu ikut saja dan meninggalkan sunnah. Tak nak buat sunnah Nabi. Wasaklah. Manusia ni kalau hidup dengan sunnah, selamat. Sebab kehidupan para Nabi, itulah cara Nabi hidup dengan sunnah. Nak makan doa, nak baca baju doa, pandang cermin doa, semua penuh dengan doa. Doa-doa semua menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Sunnah Nabi. Sampai makan pun, nak buang air pun, semuanya dengan Allah Ta'ala. Semuanya tahu. Semuanya tahu. Semuanya ikut sunnah. Ikut sunnah maksudnya sentiasalah kita berdampingan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akhir sekali, manusia ni menjadi rosak, punca kerosakan kerana manusia menjadikan lidahnya sebagai hujah untuk menanam kelebihan-kelebihan diri sendiri. Lidah ni digunakan nak beritahu orang, dialah yang paling hebat. Pandangan dialah yang paling brilliant, dialah yang paling cerdik, dia yang paling berakal. Mana? Ni senjata lidah. Mana lidah ni sentiasa menceritakan kelebihan diri sendiri. Atau kelebihan-kelebihan keturunan dia. Nenek saya dulu, ayah saya dulu, semua dulu. Lidah ni guna hujah. Jadi hujah lidah ni jadi alat untuk menceritakan kelebihan diri sendiri. Bila ada 6 perkara ini, itu menunjukkan kemusnahan diri seseorang. Punca berlakunya kemusnahan pada diri. Jadi syaitan ni turun pada orang-orang yang tadi pendusta, pembohong. Maksudlah ni orang bohong ni orang yang menggadaikan diri dia kepada hawa nafsu. Kemudian ayat wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, dan para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang jahat. Penyair-penyair yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah orang-orang kafir yang mengumpat atau mencaci Rasulullah. Kan Nabi hidup di zaman orang pandai berpuisi, bersyair, kan, bergurindam, berbahasa. Nabi lahir zaman tu. Jadi tadi sebelum ni kita cerita syaitan ni turun kepada pembohong, pendusta dan yang afak ni orang-orang yang pembohong, asimnya yang berdosa. Antaranya yang banyak berdusta zaman dulu wasyu'ara, ahli-ahli syair-syair, penyair-penyair. Bukan penyihir ya, bukan penyair itu bahasa kita, penyair. Bu sedap bunyi. Saya pun pening penyair. Tuan jangan terjemah lain, nakkan tuan sebut ustaz maksud ni sastrawan ni. Kan habis kalau sastrawan marah kat kita lah. Bukan semua sastra tu tak bagus, ada yang baik-baik. Yang menceritakan kebaikan Nabi suka. Nanti kita tengok dalam ni, dalam tafsir Qutubi ni ada.
Penyair yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah orang-orang kafir yang mengumpat Nabi, mencaci Nabi, yang menyusun dalam syair, digunakan syair. Ramai di antaranya seperti yang disebut oleh Muqatil, Abdullah bin Az-Za'bari, As-Sahmi, Hubairah bin Abi Wahbin Al-Makhzumi, Mustafa bin Abdi Manaf, Abu Izzah Amr bin Abdullah Al-Jumuhi, Umayyah bin Abi Salat Al-Thaqafi. Apa yang mereka tuturkan adalah perkara-perkara dusta dan salah. Dia pandai berbahasa, dia pandai bercakap, maka diolah syair-syair yang memburukkan Nabi, isteri-isteri Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah mereka mendakwakan apa yang kami tuturkan sama seperti yang Muhammad katakan. Syair ini cantiklah bahasa orang. Dia kata yang Muhammad cakap sama macam kami cakap, kata dia. Apabila mereka bersyair, ramailah penggemar dari kaumnya datang berkumpul untuk mendengarkan syair-syair. Penyair-penyair tersebut membuat umpatan dan mencaci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Maka penggemar-penggemarnya pula akan meniru dari mereka untuk menyairkannya pula. Para penggemar mereka ini merupakan al-ghawun, iaitu orang-orang yang jahat. Allah menyebutkan yattabi'uhumul ghawun. Itu dalam ayat wasyu'ara, yang banyak menipu ni ahli-ahli penyair-penyair, yattabi'uhumul ghawun, dan juga para penyokongnya, penggemarnya, al-ghawun, orang yang jahat ni, yang ikut kata-kata penyairnya. Ada diriwayatkan bahawa dua orang lelaki dari kaum Ansar saling umpat-mengumpat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing mempunyai penggemar yang menjadi pengikut-pengikutnya, terdiri daripada orang-orang yang bodoh, kurang akal ataupun sufaha. Maka turunlah ayat ini. Ini dalam tafsir Al-Khazin. Jadi ayat wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun ini turun kerana dulu pernah berlaku di Madinah, ada dua orang Ansar yang saling umpat-mengumpat. Masing-masing ni pakar penyair, berbahasa, umpat-mengumpat, berlawan-lawan dua orang. Maka turunlah ayat ni. Sebenarnya tuan-tuan, syair ke gurindam ke benda-benda yang harus, tetapi dengan syarat tidak adanya dalam tu unsur-unsur yang boleh membawa kesyirikan, unsur-unsur yang bawa kepada kemudaratan, memuji manusia, makhluk yang berlebih-lebihan, khususnya wanita macam hari ni kan, puji terlebih-lebih nah. Kemudian ataupun ada lafaz-lafaz yang boleh menyebabkan rosaknya akidah, kan? Yang itu, ataupun umpatan-umpatan, cacian, kejian kepada makhluk Tuhan, kepada manusia-manusia yang lain, sudah pastilah syair-syair begitu tidak diizinkan oleh agama kita. Syair-syair yang baik memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala, perkataan madih-madih. Madih itu puji-pujian lah yang ulama-ulama kita buat. Bukan sikit ulama yang mengarang. Sebab tu jadi peliklah kalau ada orang tak suka puji-pujian kepada Rasulullah. Bila sebut berjanji mengarut semua tu tadi. Yang kita mau ucap-ucapkan hari ni kan, ya Hanana, ya Hanana, apa lagi? Salawat-salawat, madih-madih, itu semua kata-kata pujian kepada Rasulullah. Kita tak puji siapa-siapa. Puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak menyatakan tentang syukurnya kita, bangganya kita, bahagianya kita bernabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah itu satu kesalahan? Itu ulama kita banyak buat. Itu yang dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Bazzanji, oleh Ad-Dibai daripada Afrika tu kan. Maulid Dibai itu banyak lagi kita tengok. Orang-orang dulu tuan-tuan, tok-tok guru kita banyak mengarang kitab pun dalam bentuk syair-syair. Jadi dekat mana silapnya? Salahnya tak ada. Kecuali lah syair-syair yang penuh dengan perkara-perkara yang buruk dalamnya. Memang tak diizinkan. Jadi tak salah. Sebab tu belah-belah Tarim, belah Yaman semua kan. Ramainya orang-orang, manusia-manusia yang suka memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak datang kan, banyak habib-habib datang ke sini. Tapi ramai yang marah-marah ngarut duduk kat padang, hana-hana ramai tu balik. Buat apa tu dia? Baik duit ibadat dia. Dia ingat kita buat konsert macam konsert lain ke kan? Itu yang jadi agak pelik juga. Ya, nak buat macam mana, mereka ada pandangan mereka sendiri kan? Kita pun ada pandangan kita sendiri.
Sepatutnya untuk jaga keharmonian, sama-sama Islam, sama-sama bertuhan, sama-sama bernabi. Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam, Tuhannya Allah Taala sama. Jadi kalau kita nak jaga keharmonian kita ni dalam masyarakat ni, bila kita tak setuju pada satu perkara yang tak sampai haram benda tu, seeloknya kita mendiamkan diri sajalah. Kalau kita saling menyalahkan orang lain, nanti orang akan cari kesalahan kita pula. Kan? Dalam hadis Muslim yang diriwayatkan dari Amr bin Ash-Sharid dari bapanya, katanya, pada suatu hari saya ikut di belakang Rasulullah. Ini satu hadis daripada Syarid, daripada Amr bin Syarid. Dia kata satu hari saya ikut Nabi. Baginda berkata, adakah padamu sebahagian syair kepunyaan Umayyah bin Abi Salt? Umayyah bin Abi Salt ni dalam tafsir Qutubi dia sebut, dia salah seorang daripada golongan-golongan penyair yang Nabi suka. Sebab apa Nabi suka? Sebab kebanyakan syair-syair dia semua bawa nasihat kebaikan-kebaikan. Sampai Nabi pernah sebut, wa kada Umayyah bin Abi Salt ay yuslim, hampir-hampirlah Umayyah bin Abi Salt ni dia nak masuk Islam. Sebab cakap-cakap dia baik, dia tak macam orang lain nak mengarut. Jadi satu hari Nabi berjalan dengan Amr bin Syarid ni, Nabi tanya, kau ingat tak syair-syair yang ditulis oleh Umayyah bin Abi Salt? Kata kepada Amr. Jawab saya, ada. Kata aku ingat, kata dia. Kata baginda, ayuh bacakan. Lalu saya bacakan satu bait syair. Satu bait ni satu rangkap gini lah, satu baris je. Sebenarnya satu bait ni satu, dua, ada dua lah. Baca satu bait. Kemudian Nabi tanya lagi, bacalah lagi. Nabi suka dengar. Maka saya membacanya satu syair, satu bait lagi. Kemudian Nabi kata lagi, ayuh bacakan lagi. Maka saya membacanya hingga 100 bait. Makna Nabi pun suka dengar syair-syair ni, perkataan-perkataan yang indah ni. Tapi dengan syarat isi dia kebaikan lah. Bagi nasihat, bagi galakkan. Sampai 100 bait dibaca oleh Amr bin Syarid. Hadis ini menjadi dalil bahawa menghafal syair itu dikira juga penting seandainya mengandungi kata-kata berhikmah dan erti kata yang baik-baik, sama ada dalam segi syarak atau naluri manusia. Jadi Nabi SAW ingin lebih banyak mendengarkan syair dari Umayyah kerana penyair itu pula seorang ahli hikmah, pujangga bijaksana. Sebab itu ini saya sebut tadi, Nabi sampai Nabi sebut kada Umayyah bin Abi Salt ayuslim, hampir-hampirlah dia masuk Islam. Kemudian tidakkah engkau lihat bahawa mereka mengembara di setiap lembah dengan tak tentu tujuan? Maknanya Allah Ta'ala dalam ayat ni, Allah Ta'ala, kita cuba habiskan surah ni, tinggal 2 ayat lagi. Allah Ta'ala menempelak golongan penyair ni, hulu ke hilir, turun lembah, pergi sana sini, tak ada tujuan. Berkhayal dengan dunia sendiri, bercakap dengan syair-syair yang mengarut-ngarut. Itu syair-syair yang tak dibolehkan lah. Bahkan ada syair-syair di sini, ada Imam Qutubi buatkan contoh, saya tak nak baca lah syair-syair yang mengarut tu. Syair-syair yang memuji perempuan lebih, sampai ada di golongan sahabat sebut, kamu wajib dikenakan hukuman had kerana perkataan kalau dibaca, memang bunyi tak seronok lah. Sehingga seorang sahabat pernah tanya, sebut pada orang tu, kamu ni kalau macam ni, kamu boleh dikenakan hukuman hudud ni, sebat ataupun rejam sampai mati, kerana perkataan-perkataan. Orang Arab itu kekuatan dia. Jadi Allah Ta'ala terpelak golongan penyair ni yang memburukkan Nabi ni, yang ke hulu ke hilir ni, bawa perkataan-perkataan dalam dunia masing-masing. Tak ada bawa apa-apa. Kan? Sajak pun tak apa-apa bunyi. Saya minat sajak ni tuan, dulu rajin juga nulis, banyak buku-buku saya tulis tu. Tapi bila mikir balik, tak ada. Dunia tu dunia kosong lah, dunia alam kita kan. Kemudian wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, sesungguhnya mereka mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Nah, dunia penyair, dunia lain kan. Cakap tapi tak buat pun. Dia cakap tapi dia tak melakukan apa-apa. Percakapan tu percakapan yang kosong. Ada tak di sini disebutkan. Nabi pun kalau ikut syair-syair yang baik ini, Nabi pernah puji. Nabi di sini ada satu kisah ni. Contoh syair-syair yang baiklah. Saya baca bertuan-tuan, di sini ada satu kisah, satu riwayat daripada Zaid bin Aslam. Kharaja Umar okey. Sayyidina Umar, satu hari Sayyidina Umar dia keluar, dia pergi mengawal lah. Dia tengok
satu hari Sayyidina Umar ni keluar, dia jalan-jalan, kemudian dia nampak satu rumah yang bercahaya. Ada cahaya lampu. Wa iza ajuzun tanfushu sawfat. Bila Sayyidina Umar tengok, rupanya ada seorang tua sedang memintal baju bulu ni kan, mengait baju bulu ni. Dan orang tua tu berkata, ala Muhammadin salatul abrar, salla alaihi at-tayyibun al-akhbar, qad kunta qawaman bukan bil ashar, bil baiti syahri wal munaya atwar. Ini sajak-sajak Arab lah. Maksudnya segala kebaikan, doa yang baik untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Berselawatlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang baik percakapan. Orang yang baik percakapan ni, orang yang baik percakapan ni, mulut tutur baik ni, dia akan selalu berselawat kepada Nabi. Kemudian dia katakan, qad kunta qawaman bukan bil azhar. Dan kau wahai Muhammad, kata dia, sentiasa bangun malam dan menangis di waktu sahur. Dia puji Nabi lah, kau ni Muhammad selalu bangun malam dan menangis ketika sahur. Ya laita syi'ri, bukan bil baiti tadi, ya laita syi'ri wal munaya atwar. Aku ni syairku ni hanya angan-angan ni, angan-angan melayang ni. Tak payah nak buat macam kau buat dah. Kan? Jadi itu percakapan tu bila didongar oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Umar dengar, fajalasa Umar yabki, nangis Sayyidina Umar. Dengar orang tua ni memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sahabat-sahabat, contoh-contoh di sini, sahabat-sahabat banyaklah. Di sini semua syair-syair yang dibawa oleh Imam Qutubi ni kan contoh-contoh orang-orang dulu yang memuji Rasulullah SAW. Dan di sini disebutkan juga di antaranya wa kana Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud ni salah seorang daripada fuqaha, ahli fiqh, 10 orang ahli fiqh yang masyhur di Madinah. Dan dia di antara 7 orang syekh hebat lah yang dia ni terkemuka dan seorang penyair. Dia syekh besar dan dia suka bersyair. Dan disebutkan juga di sini Zubair bin Bakar Al-Qadi pun dia ada satu kitab syair yang dia simpan. Kerana kitab-kitab itu memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada salah lah kalau kita puji simpan buku-buku, kitab-kitab yang memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya tuan-tuan kita tamatkan dengan ayat yang ke-227, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa dzakarullaha katsira wa intasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang baik dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya dan mendapat kemenangan sesudah teraniaya, dan orang-orang yang zalim itu nanti akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. 2-3 ayat akhir surah Asy-Syu'ara ni menempelak golongan-golongan penyair yang memburuk-burukkan Nabi. Bila ayat itu turun, Ibnu Jarir telah meriwayatkan daripada Muhammad bin Ishaq katanya, manakala ayat itu turunkan, datanglah kepada Rasulullah 3 orang para penyair. Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawahah, Ka'ab bin Malik. Ini semua orang baik-baik ni, dia penyair juga, menangis dia. Dia menangis berkata, Allah telah tahu semasa ayat ini diturunkan bahawa kami adalah para penyair. 3 orang ni berasa mereka ni lah yang dimaksud oleh Allah. Ini buruk, ini dicela oleh Allah ni, penyair-penyair, golongan buruk-buruk penyair ni. Lalu Nabi pun sebut, Nabi membacakan ayat illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Bila ayat turun wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, terasalah Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawahah, Ka'ab bin Malik, padahal dia penyair-penyair yang baik. Allah Ta'ala sebut penyair-penyair yang diikuti oleh orang-orang yang sesat, yang jahat. Kita ni jahat pun. Datang jumpa Nabi, mengadu kat Nabi. Nabi pun sebut tidak begitu, kata Nabi. Nabi pun baca ayat illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Semua penyair bukan jahat. Nabi sebut kecuali yang baiknya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang baik. Kata Nabi, kamulah orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang baik itu. Logo 3 orang penyair ni. Kamulah yang baik itu. Dibacakan lagi ayat, Rasulullah sambung lagi, wa dzakarullaha katsira. Yang baik ini mereka mengingat Allah banyak.
Mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Kata Nabi, kamulah orang-orang yang mengingat Allah. Sahabat-sahabat Nabi ni, Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawahah ni, siapa ingat Allah tak jantung? Kaulah orang ni. Tak masuk dalam syu'ara yang jahat-jahat ni. Allah Ta'ala sebut, kecuali yang beriman, yang beramal soleh, ini penyair-penyair yang baik. Siapa yang beriman, beramal soleh itu? Kamu 3 orang lah. Rasulullah sambung lagi, wa zakarullaha katsira, dan mereka tu banyak mengingat Allah. Siapa yang ingat Allah tu? Kau 3 orang lah ingat Allah Ta'ala tu. Jadi logo sikit 3 orang ni. Kemudian dibacanya lagi, wantasaru min ba'di ma zulimu, mendapat kemenangan sesudah terinaya. Kata Nabi, kamulah yang mendapat kemenangan tu sesudah terinaya. Ini bermakna satu pukulan kepada orang-orang musyrikin. Kemudian kata Nabi SAW, jadilah kamu orang-orang yang menang dan jangan berkata melainkan yang benar, dan jangan berbangga-bangga menyebut bapa dan ibu. Jadi bila 3 orang sahabat Nabi dengar ayat ni, turun ayat ujung surah Syu'ara ni, maka hilanglah kegusaran yang bersarang dalam hati masing-masing. Jadi kesimpulan tuan-tuan, daripada ayat yang akhir ni, madih puji-pujian kepada manusia berlebihan memang, ataupun syair-syair, sajak-sajak yang mengandungi perkataan-perkataan yang buruk memang tidak diizinkan oleh syarak lah. Adapun yang baik, khususnya seperti memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebarkan kebaikan melalui kata-kata yang baik, syair-syair, sajak-sajak yang baik, itu diharuskan oleh syarak. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini sikit sebanyak dapat memberikan panduan dalam kehidupan seharian kita, mudah-mudahan. Aqulu qauli hadza, sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti setakat ni tuan-tuan. Dan sebelum saya lupa, saya mohon ampun maaflah kepada sahabat-sahabat. Saya ingat 4 dan 5 hari bulan tu dah saya kira-kira dah 5 ke 6 ke jemputan orang kenduri kahwin ni. Minta maaf lah, 4 hari bulan tu 4 orang ke 5 orang. Minta maaf lah, saya tak pergi seorang pun, tak dapat pergi. Kenapa? Saya kebetulan nak pak saudara orang rumah kahwinkan anak dia pula. Jadi tak paksa lah pergi ke Maman kan. Tu dah pergi ke Maman, tak boleh balik lepas tu. Nanti kuliah subuh Ahad tu tak datang, tak balik. Tersangkut tuan-tuan, jadi minta maaf. 4 hari bulan tu tak pergi. 5 hari bulan pun rumah saudara kita Tuan Haji Salim pun dia ajak 5 hari bulan pun tak pergi, minta maaf lah. Tak ada joki nak makan kan. Nasi minyak. InsyaAllah lah hari lain kuat ada rezeki insyaAllah. Masuklah juga tadi je pun tak pergi kan. Jadi kita doa sama-sama lah, mudah-mudahan yang bermenantu menantu yang baik, mudah-mudahan menantu tu akan lahirkan zuriat-zuriat yang baik, saleh dan salihah, insya-Allah menjadi penyejuk mata kita semua. Qulu qauli hadza, sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuq awladana bin najah fi kulli imtihanihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zaddil lahum su'ubata amrihim wa sahhil 'alaihim mashaqqata darasatihim warzuqhum minal khairi aktsara mimma natlub wasrif 'anhum kulla syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul 'Asr. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.